Assalamualaikum, sambung lagi kita punya pembelajaran hari ini dengan subjek ibadah, iaitu dengan topik yang sama, iaitu istinja. Sebelum ni kita dah tahu dah kan apa doa kita nak baca sebelum kita masuk tandas, doa kita lepas kita dah istinja, doa kita lepas keluar tandas. Jadi hari ini kita akan belajar cara macam mana kita nak istinja. Kalau kita ingat sebelum ni kita ada belajar apakah dia alat-alat ataupun benda yang kita boleh gunakan untuk nak istinja. Yang paling utamanya air. Jadi jom kita tengok cara-cara nak istinja gunakan air. Jadi langkah pertama apabila kita nak istinja gunakan air ialah kita kena siramkan air mutlak dengan tangan kanan. Siram air mutlak dengan tangan kanan ni sama ada kita nak gunakan gayung kan, ataupun cebok, tak kisahlah apa kamu panggil kan, ataupun kita nak gunakan air pancut tu kan, boleh juga yang ada hose tu ataupun yang ada penembak dia tu pun boleh kita gunakan dengan tangan kanan. Langkah yang kedua pula ialah kita basuh tempat najis keluar tu dengan tangan kiri sehingga bersih. Maksudnya tak kisahlah kita buang air besar ke, buang air kecil ke, gunakan tangan kiri kita. Lepas tu kita basuh sampai bersih, jangan ada tinggal sisa-sisa. Sebab tu kalau buang air besar pastikan clean semua tu. Dan yang paling penting buang air kecil pun pastikan semuanya keluar. Gunakan tangan kiri. Dan langkah yang ketiga, kita kena pastikan hilang warna, bau dan rasa najis tersebut. Bila sebut bau, warna dan rasa ni bukanlah maksudnya kita kena bau betul-betul. Maksudnya bila kita secara fizikal dah tak ada bau kan, tak adalah kuat sangat baunya, warna pun dah tak ada, rasa tu bukan rasa kita jilat, tapi rasa dengan jari kita. Ada lagi tak rasa-rasa yang ada sikit-sikit yang tinggal? So bersihkan betul-betul, itu yang paling penting. Bila kita tak bersihkan betul-betul, ianya boleh menyebabkan solat kita, ibadah kita tidak sah. Terusnya pula kita akan belajar cara nak istinja guna batu. Sebab sebelum ni kita dah belajar antara alat-alat yang boleh gunakan untuk istinja ialah batu. Macam mana? Jom kita tengok. Langkah yang pertama ialah kita bersihkan tempat keluar najis tu sehingga bersih, gunakan batu. Macam mana? Biasanya batu yang kita gunakan kena ada 3 permukaan. Kan biasa kita batu kan dia ada 3 permukaan kan. Okay, so permukaan yang pertama kita lap sekali ataupun kita lalukan batu. Permukaan kedua pun sama juga, dan permukaan ketiga kita gunakan juga untuk lap kita punya najis tu, dan kita akan tukar batu yang lain pula. So kita akan ulangi sampailah kita rasa bersih. Nombor 2 pula, batu yang guna tu perlulah dalam bilangan yang ganjil. Maksudnya kita kena gunakan sama ada 3 batu, 5 batu, 7 batu, 9 batu, dan sampailah nombor-nombor yang ganjil yang boleh kita nak gunakan. Nombor 3 ni yang paling penting sekali. Sebab apa kita kena nombor yang ganjil tadi untuk bilangan batu tu? Sebabnya kita nak pastikan betul-betul kita punya bilangan maksud Ustaz, kita punya najis tu betul-betul bersih. Sebab tu kita bilangan ganjil. Sebab kalau kita gunakan 1 batu memang tak adalah, dia kena sama ada guna 3 batu. Sebab bila kita gunakan 2 batu mungkin kita dah rasa bersih, tapi kita nak bagi yakin betul-betul bersih, kita gunakan pula batu ketiga. Sama jugalah, mungkin kita rasa 4 batu tu dah bersih, tapi kita lebihkan, ganjilkan dengan batu yang kelima untuk nak bagi bersih betul-betul. Faham? Terus pula cara kita nak istinja gunakan benda-benda kesat. Jadi kita dah tahu cara gunakan air, cara gunakan batu, sekarang benda-benda kesat. Benda kesat ni macam apa? Tisu, daun, kertas. Sebab kadang-kadang kita pergi ke hutan ke kan, kita tak ada air, jadi kita boleh gunakan daun. Kalau kita pergi ke bilik air ke tandas ke, tapi tiba-tiba air tak ada, jadi kita boleh gunakan tisu. Kalau tisu tak ada, daun pun tak ada, kertas pun bolehlah, janji dia kesat. So cara dia sama juga. Nombor 1, bersihkan tempat keluar najis dengan benda kesat sampai kita rasa bersih. Langkah kedua, sekiranya belum bersih, wajib kita ulang sampai rasa bersih. Maksudnya gunakanlah berapa banyak kertas ataupun tisu ataupun daun sekalipun. Akhir sekali sama juga, gosok sampai kita rasa yakin ianya bersih. Okey, sama macam semalam, kita relax kejap. Mungkin dah banyak sangat input yang kita dapat ni. Jadi kita tenangkan diri kita, tengok gambar ni. Agak ni kat mana ni masjid mana ni? Siapa tahu.
hari bersempena dengan bulan Rabiul Awal. Inilah dia Masjid Nabawi. Jadi kita sambung balik. Okey, kalau kita nak tahu kita punya barang-barang selain air tu, dia kena ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri tertentu. Iaitu yang pertamanya, benda tu hendaklah kesat lagi suci. Maksudnya kita tak boleh gunakan benda licin. Kalau kain yang licin tak boleh. Kalau kita gunakan kertas yang licin pun tak boleh. Dan pentingnya yang suci. Maksudnya tak ada najis lah dekat benda yang kita gunakan. Lepas tu yang keduanya, dia tak ada tercatat nama Allah, ayat Quran ke ataupun hadis. Bila ada ayat Quran ke, hadis ke ataupun nama Allah, nama Rasulullah, tak boleh kita nak gunakan sebagai alat untuk beristinja. Yang ketiga, ianya mestilah bukan benda makanan macam roti ke, tulang ke, nasi ke, tak boleh. Yang keempat, akhir sekali, ini hendaklah kering. Kalau benda tu basah, macam kain basah ke, kita tak boleh gunakan lah ya. Jadi untuk nak istinja ni ada cara yang afdal dia, iaitu yang pertamanya kita kena gunakan tangan kiri. Nak bersihkan najis kita ke, keluarkan najis kita ke, gunakan tangan kiri yang sebaiknya. Kedua pula, seeloknya kita istinja gunakan air yang bersih, iaitu air mutlaq. Akhir sekali, hikmah istinja. Satu, kita disukai rakan-rakan. Kalau busuk tak bersih, siapa nak kawan? Dua pula, supaya mudah beribadah. Sebab kalau kita tidak bersinja, kita tak suci, kita tak boleh nak beribadah. Tiga, kita sentiasa keadaan bersih. Sebab kita kena ingat, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Empat, supaya Allah terima doa kita. Kalau kita dalam keadaan yang tidak suci, macam mana kita punya doa nak diterima Allah? Yang kelima ialah menghindarkan daripada penyakit. Kalau kita dah beristinja, kita dah suci, jadi penyakit susah nak datang pada kita. Okey, terima kasih.